Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada JS Dr. Noidah binti Haji Ali, Dr. Kamariah binti Abdullah dan juga Dr. Muhammad Firdaus bin Sazali. Nama saya Muhammad Ikhwan bin Hamzah yang pasangan presenter saya Muhammad Kashful Azim bin Zainun akan membentangkan cadangan konsep pembangunan bagi Agro Heritage Spectrum bagi projek pembangunan ke arah pelancongan warisan berasaskan agrikultur di Mukim Pasir Salak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kashful Azim bin Zainun akan membentangkan mengenai bab 1 pengenalan. Matlamatnya ialah untuk meningkatkan dan melestarikan pusat pelancongan budaya dan warisan di Pasir Salak selaras dengan matlamat rancangan tempatan daerah Perak Tengah 2035 dan arah pembangunan masa hadapan. Terdapat 4 objektif iaitu: yang pertama, meningkatkan kawasan pelancongan warisan dan budaya ke arah kompetitif dan agresif. Yang kedua, mengukuhkan semula ekonomi dengan memberi penekanan terhadap sektor pelancongan, pertanian, perniagaan dan perindustrian. Yang ketiga, mencadangkan pembangunan baru dan aktiviti mengikut teras pembangunan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, yang keempat, menghasilkan pelan konsep cadangan pembangunan bagi mengukuhkan idea-idea pembangunan. Seterusnya, bagi latar belakang tapak kajian, Mukim Pasir Salak terletak di negeri Perak dengan keluasan 20,976 km. Ia bersempadan dengan negeri Kedah, Pahang dan Selat Melaka serta Selangor. Dari aspek daerah pula, Pasir Salak terletak di daerah Perak Tengah dengan luas 12,205 hektar. Ia terletak di dalam blok perancangan 9 yang seluas 11,412 hektar. Blok perancangan 9 pula terdiri daripada 7 blok perancangan kecil dan penggunaan tanah utama adalah pertanian yang merangkumi 89.3%, iaitu 25,163.57 ekar daripada kawasan kajian. Manakala bagi pihak berkuasa tempatan pula adalah Majlis Daerah Perak Tengah. Seterusnya, ini merupakan ilustrasi pelan kawasan sekitar Pasir Salak di mana terdapat 3 bandar yang terdekat iaitu Air Tawar, Bagan Datuk dan Teluk Intan. Daripada stesen bas Teluk Intan 38.2 km dan akan mengambil masa 37 minit. Manakala bagi dari Lambau Kanan ke kawasan Mukim Pasir Salak, ia mengambil masa 22 minit bagi jangka 20.8 km. Seterusnya, jika berjalan dari Taman Anggrek ke Mukim Pasir Salak, ia mengambil masa dalam 17 minit sepanjang 1.4 km. Seterusnya adalah bab 2 mengenai penemuan kajian yang merangkumi isu dan masalah, fondasi dan halangan dan juga cadangan awal bagi cadangan konsep pembangunan Mukim Pasir Salak. Pertama sekali adalah isu dan masalah bagi kawasan kajian. Yang pertama adalah kebanyakan sumber-sumber pelancongan di kawasan kajian masih belum dipromosikan secara sepenuhnya dan perlu dieksploitasikan secara menyeluruh. Kemudian kemudahan sokongan dan juga perkhidmatan pelancongan yang berada di tahap yang rendah seperti perkhidmatan e-hailing. Yang ketiga adalah majoriti zon guna tanah di kawasan kajian adalah zon pertanian dan juga kaedah pertanian masih dikekalkan secara tradisional dan juga tahap pengeluaran hasil pertanian di kawasan kajian masih berada di tahap yang rendah. Yang keempat adalah kawasan kajian merupakan kawasan yang kaya dengan warisan dan kebudayaan, dan warisan di tapak kajian terbahagi kepada 3 iaitu warisan ketara, warisan tidak ketara dan juga warisan semula jadi. Yang kelima adalah kawasan kajian kurang memperkenalkan kedai barangan keperluan serta perkhidmatan awam yang beroperasi 24 jam seperti klinik 24 jam, kedai seboneka dan lain-lain. Yang keenam adalah aktiviti IKS di kawasan kajian beroperasi di atas lot persendirian, sama ada di atas tanah kediaman ataupun tanah pertanian yang tidak ditukar syarat kepada perindustrian. Yang ketujuh adalah liputan rangkaian internet yang berada di tahap yang tidak memuaskan. Yang ke-8 adalah perkhidmatan pengangkutan awam yang tidak menyeluruh di kawasan kajian.
Yang kesembilan adalah kurangnya kawasan rekreasi menarik di kawasan kajian. Dengan itu, satu kawasan rekreasi baru dan aktiviti-aktiviti menarik perlu diwujudkan di kawasan kajian bagi menarik pelancong dan pengunjung untuk datang ke tempat kawasan kajian. Seterusnya adalah potensi dan halangan bagi kawasan kajian. Bagi potensi kawasan kajian adalah warisan semulajadi Sungai Perak itu sendiri yang boleh dijadikan sebagai tarikan utama kerana kemampuannya menjadi elemen yang penting dalam aktiviti pelancongan. Yang kedua, terdapat beberapa jenis ciri-ciri ketara dan tidak ketara yang berupaya untuk meningkatkan potensi sektor pelancongan. Yang ketiga adalah aktiviti pertanian di kawasan kajian haruslah dipertingkatkan dari segi penggunaan teknologi dan juga kawalan robotik. Yang keempat, aktiviti pendidikan dan juga penyelidikan dapat diperluaskan dan tidak hanya fokus kepada kawasan kompleks sahaja. Yang kelima adalah perluasan rangkaian perkhidmatan e-hailing yang dijangka dapat menggalakkan lagi peningkatan sektor ekonomi. Yang keenam adalah sektor rekreasi, kawasan rekreasi yang dilengkapi dengan kemudahan sokongan dan dapat meningkatkan kemasukan pelancong. Seterusnya adalah halangan bagi kawasan kajian. Kemudahan pelancongan yang kurang memuaskan dari segi kemudahan kesihatan dan juga kedai sebenarnya seperti klinik 24 jam, speedmart dan sebagainya. Yang kedua adalah masalah gangguan rangkaian telekomunikasi di beberapa kawasan kajian. Yang ketiga adalah kekurangan perkhidmatan Grab, e-hailing dan juga perkhidmatan teksi yang disediakan di Pasir Salak. Yang keempat adalah kawasan IKS yang tidak berpusat di kawasan kajian. Seterusnya adalah cadangan awal bagi kawasan kajian. Yang pertama adalah pelancongan berantipatikan kebudayaan, iaitu mempromosikan warisan dan kebudayaan dengan mewujudkan galeri kebudayaan Pasir Salak. Yang kedua adalah meningkatkan prasarana pelancongan dan liputan perkhidmatan utiliti. Yang ketiga, membangunkan kawasan komersial dan perkhidmatan awam yang beroperasi 24 jam. Yang kedua adalah cadangan mewujudkan seni warisan Melayu, iaitu mencadangkan satu kawasan taman rekreasi yang menumpukan konsep flora dan ataupun botani. Yang kedua adalah cadangan reka bentuk rumah yang bercirikan kawasan kajian. Yang ketiga adalah mewujudkan jejak warisan yang berkonsepkan eleh bagi mempromosikan rumah tradisional Kutai. Cadangan yang ketiga adalah dalam sektor agropelancongan, iaitu mempertingkatkan teknologi pertanian terhadap sektor pertanian bagi mempertingkatkan hasil pengeluaran yang produktif. Yang kedua adalah mempelbagaikan aktiviti berasaskan agropelancongan. Yang ketiga adalah mewujudkan satu penempatan baru bagi aktiviti IKS yang berpusat. Yang akhir sekali adalah mewujudkan kawasan penginapan yang berkonsepkan relaxation. Seterusnya, bagi bab 3 iaitu teras, strategi dan cadangan pembangunan. Visi bagi pembangunan merupakan memperkasakan kemajuan sektor pelancongan dari segi pemuliharaan, warisan dan kebudayaan Pasir Salak. Matlamat pembangunan pula untuk meningkatkan dan melestarikan pusat pelancongan, budaya dan warisan di Pasir Salak selaras dengan matlamat rancangan tempatan daerah Perak Tengah 2035 dan arah pembangunan masa hadapan. Terdapat 3 teras pembangunan, iaitu yang pertama, pelancongan berantipatikan perkampungan budaya, yang kedua, memperkasakan seni warisan Melayu dan yang ketiga, mengekonomikan agropelancongan ala baru. Seterusnya, berikut merupakan strategi pembangunan. Bagi teras pembangunan yang pertama, pelancongan berantipatikan perkampungan budaya. Strategi 1.1, melestarikan seni budaya masyarakat tempatan sebagai salah satu destinasi pelancongan budaya. Ia mempunyai 2 cadangan, iaitu cadangan yang pertama, cadangan mewujudkan Pasir Salak Time Tunnel sebagai galeri kebudayaan Pasir Salak. Yang kedua, cadangan kemudahan sokongan bagi Pasir Salak Time Tunnel. Strategi 1.2 pula ialah meningkatkan prasarana kemudahan pelancongan dan kemudahan telekomunikasi yang lebih komprehensif. Ia terdapat 4 cadangan, iaitu yang pertama, cadangan mewujudkan Salak Hub sebagai kawasan komersial yang beroperasi 24 jam. Yang kedua, cadangan kemudahan sokongan Salak Hub. Yang ketiga, cadangan menambah dan menaik taraf liputan 4G dan 5G terutamanya di kawasan bandar dan destinasi pelancongan. Yang keempat, cadangan mewujudkan kawasan tempat letak kenderaan khas bagi servis e-hailing.
Seterusnya, bagi teras pembangunan kedua iaitu memperkasakan seni warisan Melayu. Terdapat dua strategi iaitu mewujudkan kawasan rekreasi berdasarkan elemen warisan semula jadi sebagai tarikan pelancongan. Ia mempunyai 3 cadangan iaitu cadangan mewujudkan Salak Riverside Park, yang kedua cadangan mewujudkan Botanical Dome yang berfungsi sebagai taman flora, yang ketiga cadangan kemudahan sokongan Botanical Dome. Manakala bagi strategi yang kedua iaitu memelihara dan memulihara bangunan warisan bagi mengekalkan imej dan identiti seni bina warisan. Cadangannya ialah dengan membaik pulih reka bentuk rumah tradisional mengikut ciri-ciri kawasan. Teras pembangunan yang ketiga pula ialah mengekonomikan agropelancongan ala baharu. Strategi yang pertama, mewujudkan tempat penginapan yang menjadi tumpuan para pengunjung. Ia mempunyai 2 cadangan iaitu cadangan pembinaan di Paddy Homestay yang menumpukan keunikan penginapan di kawasan sawah padi. Yang kedua, cadangan kemudahan sokongan di Paddy Homestay. Bagi strategi yang kedua, permodenan aktiviti pertanian melalui kaedah New Agriculture Technology. Cadangannya ialah dengan penggunaan teknologi moden Internet of Technology IoT bagi kawasan pertanian bercampur. Manakala bagi strategi yang ketiga iaitu pengukuhan aktiviti IKS dan penguzunan bagi kelompok IKS yang berpotensi. Cadangannya ialah mencadangkan Taman IKS Pasir Salak dan meningkatkan produktiviti industri asas tani IAT. Bagi teras pembangunan yang pertama iaitu pelancongan berantipatikan perkampunan budaya. Bagi strategi 1.1, melestarikan seni budaya masyarakat tempatan sebagai salah satu destinasi pelancongan budaya. Cadangannya ialah bagi mencadangkan untuk mewujudkan Pasir Salak Time Tunnel sebagai galeri kebudayaan Pasir Salak. Pembinaan galeri kebudayaan Pasir Salak merupakan salah satu mercu tanda selain kompleks Pasir Salak yang mempamerkan pelbagai jenis seni budaya masyarakat tempatan. Dengan keluasan 0.65 ekar, galeri ini akan berfungsi sebagai salah satu destinasi pelancongan yang menerapkan unsur-unsur kebudayaan masyarakat Melayu tempatan. Bagi strategi 1.2, meningkatkan prasarana kemudahan pelancongan dan kemudahan telekomunikasi yang lebih komprehensif. Cadangannya, mewujudkan Salak Hub sebagai kawasan komersial yang beroperasi 24 jam. Salak Hub merupakan destinasi pelancongan yang komersial yang menarik kerana mempunyai servis 24 jam bagi membekalkan segala bentuk kemudahan untuk para pengunjung di Pasir Salak. Dengan keluasan 3.17 ekar, Salak Hub menyediakan segala jenis servis daripada barangan keperluan hingga ke servis perkhidmatan. Seterusnya, strategi 1.2 meningkatkan prasarana kemudahan pelancongan dan kemudahan telekomunikasi yang lebih komprehensif. Cadangan menambah dan menaik taraf liputan 4G dan 5G terutamanya di kawasan bandar dan destinasi pelancongan. Liputan 4G dan 5G di pusat bandar dan sekitar kompleks Pasir Salak tidak mempunyai taraf liputan rangkaian yang kuat. Oleh hal yang demikian, cadangan menambah dan menaik taraf liputan rangkaian telekomunikasi amatlah diperlukan untuk memudahkan para pengunjung yang bertandang ke Pasir Salak bagi tujuan pelancongan. Seterusnya, cadangan mewujudkan kawasan tempat letak kenderaan khas bagi servis e-hailing. Kawasan seluas 0.4 ekar perlu dibangunkan sebagai ruang tempat letak kereta bagi perkhidmatan e-hailing di kawasan kompleks Pasir Salak yang akan berkembang sebagai pusat pelancongan. Konsep peletakan ruang letak tempat kenderaan e-hailing akan berlandaskan kepada garis panduan perancangan tempat letak kenderaan. Terusnya adalah teras pembangunan yang kedua iaitu memperkasakan seni warisan Melayu. Terdapat 3 strategi dan 3 cadangan yang telah diwujudkan bagi teras pembangunan tersebut. Yang pertama adalah mewujudkan kawasan rekreasi berdasarkan elemen warisan semula jadi sebagai tarikan pelancongan, iaitu cadangannya adalah mewujudkan Salak Riverside Park. Pasir Salak mempunyai daya tarikan yang tersendiri selain mempunyai sejarah dan budaya menarik.
Sungai Perak yang menjadi warisan semajadi di kawasan tersebut merupakan satu kekuatan baru untuk menarik pelancong. Lokasi bagi cadangan tersebut adalah untuk mewujudkan kawasan rekreasi ini di kawasan Rizab Sungai yang boleh dijadikan taman awam dan rekreasi awam berteraskan aktiviti yang boleh dianjurkan sama ada di dalam sungai, koridor sungai ataupun di dalam Rizab Sungai. Strategi kedua adalah untuk mewujudkan kawasan rekreasi berdasarkan elemen warisan semajadi, iaitu cadangannya adalah untuk mewujudkan Botanical Dome yang berfungsi sebagai taman flora. Botanical Dome ini akan berfungsi sebagai taman flora yang mempunyai pelbagai jenis tanaman bunga, dan dome akan berfungsi sebagai perlindungan terhadap cuaca ataupun iklim bagi melindungi tanaman tersebut. Yang ketiga adalah cadangan untuk membaik pulih reka bentuk rumah tradisional mengikut ciri-ciri kawasan di tapak kajian, iaitu antaranya adalah pemeliharaan rumah tradisional Kutai yang merupakan salah satu aspek pelancongan yang amat penting bagi mengenali sejarah Pasir Salak itu sendiri. Dengan membaik pulih dan mengekalkan seni bina rumah tersebut, imej Pasir Salak akan menjadi lebih kukuh dan secara tidak langsung menjadi salah satu tarikan pelancong di tapak kajian. Seterusnya adalah teras pembangunan yang ketiga, iaitu mengekonomikan agropelancongan alaf baru. Terdapat 3 strategi dan juga 3 cadangan yang telah dikemukakan dalam teras pembangunan tersebut. Antaranya ialah mewujudkan tempat penginapan yang menjadi tumpuan para pengunjung, iaitu mewujudkan cadangan pembinaan di padi homestay yang menumpukan keunikan penginapan di kawasan sawah padi. Jadi kemudahan sokongan merupakan salah satu aspek yang perlu diambil kira bagi tujuan keselesaan, keselamatan dan kepada para pengunjung. Beberapa cadangan kemudahan sokongan perlu diwujudkan bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Seterusnya adalah strategi yang kedua, iaitu pemodenan aktiviti pertanian melalui kaedah New Agriculture Technology, iaitu cadangannya mewujudkan teknologi moden, Internet of Technology iaitu IoT bagi kawasan pertanian bercampur. IoT adalah memfokuskan untuk membantu petani menutup jurang permintaan dengan memastikan hasil yang tinggi, keuntungan dan juga perlindungan alam sekitar. Teknologi IoT digunakan bagi memastikan penggunaan sumber daya yang optimum, dapat menghasilkan tanaman yang tinggi dan menggunakan kos operasi. Dan juga IoT dalam teknologi pertanian merangkumi peralatan khusus ataupun penyambungan tanpa wayar, perisian dan perkhidmatan IT. Seterusnya adalah strategi yang ketiga, mengukuhkan aktiviti IKS dan pengezonan bagi kelompok IKS yang berpotensi. Cadangannya adalah mewujudkan Taman IKS Pasir Salak dan juga meningkatkan aktiviti industri asas tani AAT. Di Mukim Pasir Salak merupakan kawasan yang kaya dengan hasil pertanian buah-buahan seperti pisang, durian dan sebagainya. Dengan itu mewujudkan taman industri IKS dan dapat menyumbangkan beberapa pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut. Jadi cadangan ini bertujuan untuk menghidupkan semula aktiviti IKS serta meningkatkan tahap pengeluaran IKS sedia ada di kawasan tersebut. Seterusnya adalah idea pembangunan konsep bagi kawasan kajian. Yang pertama adalah pengenalan, iaitu perkataan agro merupakan singkatan bagi agriculture, iaitu seni dan ilmu penanaman tanah ataupun menanam hasil tumbuhan dan juga memelihara ternakan. Manakala heritage pula bermaksud warisan yang terbahagi kepada 3, iaitu warisan ketara, tidak ketara dan juga warisan semula jadi. Dan akhir sekali adalah perkataan spektrum pula bermakna kepelbagaian, keadaan yang tidak terbatas pada nilai tertentu tetapi dapat berubah dan melintasi kontinum. Oleh hal demikian, satu konsep agro heritage spectrum merupakan satu konsep yang memfokuskan pembangunan ke arah pelancongan, warisan dan kebudayaan yang berasaskan agriculture di kawasan kajian. Seterusnya adalah matlamat konsep bagi agro heritage spectrum adalah untuk meningkatkan dan juga melestarikan pusat pelancongan, budaya dan warisan Pasir Salak selaras dengan matlamat rancangan tempatan RTD Perak Tengah 2035 dan arah pembangunan masa depan. Yang seterusnya adalah objektif konsep. Terdapat 4 objektif konsep
yang telah dikenal pasti bagi konsep tersebut adalah yang pertama, meningkatkan kawasan-kawasan pelancongan warisan dan budaya di kawasan kajian. Yang kedua adalah menambah baik ekonomi dengan memberi penekanan terhadap sektor pelancongan khususnya dari pelbagai aspek. Yang ketiga adalah pelbagai aktiviti dalam sektor sosial bagi membantu meningkatkan pelancongan ke arah mesra pelancong. Yang akhir sekali adalah meningkatkan sistem pengangkutan serta kemudahan awam dan infrastruktur menjadi lebih sistematik bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat setempat maupun kepada pelancong. Seterusnya adalah Big Move, iaitu gerakan utama bagi pembangunan konsep agro heritage spectrum, iaitu konsep yang telah dikenal pasti bagi kawasan kajian adalah pembangunan lestari, iaitu menekankan 3 komponen: ekonomi, persekitaran dan juga sosial. Maka dengan mewujudkan agro heritage spectrum yang berkonsepkan yang menekankan 3 komponen: pelancongan, warisan kebudayaan dan juga agro pelancongan, iaitu pertumbuhan semula sektor pelancongan bagi kawasan kajian, iaitu kita menekankan pemeliharaan dan juga pembangunan baru di kawasan kajian. Jadi bagi mengekalkan pertumbuhan semula sektor pelancongan, terdapat 3 aktiviti yang perlu diwujudkan, iaitu mempromosikan aktiviti menarik kepada orang ramai, mewujudkan kawasan awam yang aktif dengan pelbagai aktiviti, dan yang ketiga adalah menyediakan peluang ekonomi bagi penduduk setempat maupun pelaburan luar. Yang seterusnya adalah pengezonan bagi agro heritage spectrum, iaitu zon terbahagi kepada 3, iaitu pelancongan, warisan kebudayaan dan juga agro pelancongan. Seterusnya adalah lakanan awal cadangan pelakon konsep 1 dan 2 yang menekankan 5 elemen, iaitu pemeliharaan, menaik taraf, pembangunan baru dan juga jalan utama di kawasan kajian. Cadangan pelan konsep 1. Berikut merupakan desain proses bagi cadangan pelan konsep yang pertama. Bagi proses yang pertama, accessibility, terdapat 2 jalan utama, iaitu Jalan Trans Perak dan A18 Kampung Gajah, yang mempunyai 4 jalan keluar masuk utama yang menghala ke Bandar Lumut, Seri Iskandar, Teluk Intan dan Kampung Gajah. Seperti yang dilihat, keadaan jalan sedia ada yang baik dan tidak perlu lagi dinaik taraf. Bagi proses yang kedua, iaitu pemeliharaan. Kawasan pemeliharaan haruslah dikekalkan dan dipelihara demi menjaga sumber asli biodiversiti kawasan kajian agar tidak terganggu dan terjejas. Manakala bagi proses yang ketiga, iaitu pemuliharaan, kawasan pemeliharaan dicadangkan untuk dipulihkan dari segi reka bentuk dan penambahan kemudahan sokongan bagi menyokong terus pembangunan. Pemeliharaan kawasan-kawasan tersebut adalah berdasarkan potensi yang telah dikenal pasti, berdasarkan aspek dan kepentingan sektor pelancongan dan sektor warisan kebudayaan. Seterusnya bagi proses yang keempat, iaitu menaik taraf. Kawasan yang dinaik taraf adalah kawasan yang telah dikenal pasti mempunyai isu dan masalah yang boleh membawa keburukan kepada imej kawasan kajian. Seterusnya bagi proses yang kelima, iaitu pembangunan baharu. Kawasan pembangunan baharu adalah kawasan yang mempunyai potensi yang tinggi bagi menggalakkan kemasukan pelancong luar ke arah yang lebih baik. Pembangunan baharu yang dicadangkan dapat menjamin kesinambungan pembangunan kawasan kajian dalam tempoh yang panjang. Ini merupakan pelan keseluruhan konsep cadangan yang pertama. Seterusnya adalah pelan cadangan konsep yang kedua, menekankan 5 elemen, iaitu yang pertama adalah accessibility. Terdapat 2 jalan utama, iaitu Jalan Trans Perak dan juga A18 Kampung Gajah. Yang kedua adalah mempunyai 4 jalan masuk dan keluar utama yang menghala ke Bandar Lumut, Seri Iskandar dan juga Teluk Intan dan serta Kampung Gajah. Kemudian jalan sedia ada yang baik dan tidak perlu dinaik taraf.
Yang kedua adalah pemeliharaan. Kawasan pemeliharaan di kawasan kajian haruslah dikekalkan dan dipelihara demi menjaga sumber asli biodiversiti kawasan kajian agar tidak terganggu dan juga tidak terjejas. Yang ketiga adalah pemeliharaan. Kawasan pemeliharaan dicadangkan untuk dipulihkan dari segi reka bentuk dan juga penambahan kemudahan sokongan bagi menyokong terus pembangunan. Yang keduanya adalah untuk pemeliharaan ini adalah di kawasan-kawasan berdasarkan potensi yang telah dikenal pasti dan juga berdasarkan aspek dan kepentingan sektor pelancongan serta sektor warisan kebudayaan. Seterusnya adalah menaik taraf. Di kawasan kajian terdapat satu kawasan yang mempunyai isu dan masalah yang boleh membawa keburukan kepada imej kawasan tersebut, maka ia haruslah dinaik taraf. Yang kelima adalah pembangunan baharu. Kawasan pembangunan baharu adalah kawasan yang mempunyai potensi yang tinggi bagi menggalakkan kemasukan pelancong luar ke arah yang lebih baik. Yang keduanya adalah untuk memastikan cadangan tersebut dapat menjamin kesinambungan pembangunan kawasan kajian dalam tempoh yang panjang. Seterusnya adalah plan keseluruhan bagi plan cadangan konsep yang kedua. Seterusnya bagi bab 5, penilaian pemilihan konsep. Berikut merupakan matrix table yang digunakan bagi menilai pemilihan konsep yang pertama dan kedua. Berdasarkan penilaian penggunaan menggunakan matrix table di atas, plan cadangan 1 merupakan plan yang terbaik bagi konsep Agro Heritage Spectrum dengan keseluruhan markah 144 daripada 150. Tambahan lagi, cadangan pembangunan bagi plan konsep 1 juga memenuhi kriteria pembangunan konsep selaras dengan matlamat konsep, iaitu meningkatkan dan melestarikan pusat pelancongan budaya dan warisan di Pasir Salak berteraskan matlamat rancangan tempatan daerah Perak Tengah 2030 arah pembangunan masa depan.